Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk minggu ni bagi meneruskan sesi pembelajaran kita untuk sains tahun 4. Untuk minggu ni kita akan lakukan aktiviti sains berdasarkan tajuk yang kita pelajari pada minggu lepas. Okey. So kita akan buat dua aktiviti, iaitu aktiviti kesan putaran bumi dan model simulasi bumi. Seperti biasa, kita mulakan sesi pembelajaran kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Amin. Okay, murid boleh bersedia dengan buku teks masing-masing. So, untuk aktiviti yang pertama, okay, boleh tengok buku teks muka surat 165. 165 iaitu aktiviti mari uji, tapi kita akan buat aktiviti yang kedua. Okey, tengok muka surat 165. Okey. Untuk aktiviti 2 ni kita akan uji bagaimana kesan putaran bumi. Yang kita belajar minggu lepas. Okey. Ia adalah berkaitan dengan bayang-bayang. Maksudnya apabila bumi berputar pada aksinya, kan kesan dia memberi kesan arah bayang-bayang, panjang bayang-bayang dan kedudukan matahari. 3 kan, kalau kamu ingat baliklah pembelajaran kita minggu lepas. Okey, jom kita tengok. Okey, peralatan yang diperlukan. Okey, peralatan-peralatan yang diperlukan. Pinggan plastik, pinggan kertas. Okey. Kamu boleh sama ada menggunakan pinggan plastik sahaja ataupun menggunakan pinggan kertas sahaja. Terpulang pada kamu. Okey. Apa saja yang boleh kamu dapati di rumah? Cikgu tak ada, cikgu. Tak mau dan tak mau beli di kedai. Okey, kamu gunakan kertas. Tapi kamu kena buatlah. Kamu kena buat bulatan lah. Ambil jam di rumah kamu tu yang bentuk bulat. Kamu buat bulatan pada kotak tu. Kamu potong. Okey. Itu yang pertama. Okey, yang pinggan kertas yang berbentuk bulat. Okey, kemudian kita perlukan pita pelekat, pen penanda ataupun pen marker lah. Okey. Pensel 5 cm. Okey, pensel tu kenapa 5 cm? Okey, dia nanti kita akan tengok langkah-langkah semasa nak buat aktiviti ni. Dan yang terakhir adalah pembaris. Pembaris ni sebab apa? Sebab kita akan ukur. Kamu akan ukur panjang bayang-bayang tu. Okey. So itulah sedikit sebanyak peralatan yang diperlukan untuk aktiviti yang pertama ni. Okey. Okay, langkah yang pertama, lekatkan pinggan kertas pada pinggan plastik. Okey. Kalau ikut buku teks, kamu kena lekatkan pinggan kertas dengan pinggan plastik menggunakan pita pelekat. Pinggan plastik di bawah, pinggan kertas di atas. Okey, jelas. Okey. Memandangkan cikgu dah cakap tadi, pinggan ni kamu pilih salah satu sahaja. Kalau kamu nak guna pinggan plastik saja pun boleh, kamu nak gunakan pinggan kertas saja pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Sebab tak payahlah kamu nak beli dua-dua jenis kan, pinggan plastik dan pinggan kertas. Sebab di kedai dia tak jual satu-satu. Dia jual satu bundle tu. So kamu kena beli 2 bundle. So kamu boleh gunakan salah satu saja. Okey. Lepas tu, pastikan kedua-dua pinggan tadi diletakkan bersama dengan kemas. Maksudnya kamu telangkupkan pinggan kertas tadi tu seperti dalam gambar yang ada pada slide cikgu. Dan yang dalam buku teks kamu, gambar yang pertama tu. So di hujung pinggan tu kamu letakkan pita pelekat. Pastikan bila kamu lekat kedua-dua pinggan tu, kamu lekatkan dengan kemas. Okey. Okey, seterusnya kita tengok langkah yang kedua. Lukiskan 2 garis lurus melintang pada pinggan kertas. Pinggan yang di atas tu lah maksudnya. Okey, pinggan yang di atas tu kamu buat 2 garis melintang.
untuk mencari titik tengah. So titik tengah bila kamu dah jumpa, kamu tebuk lubang. Okey, kamu tebuk lubang. Lepas tu kamu masukkan pensel tu, kamu bagi tegak masuk ke dalam lubang yang kamu tebuk di tengah-tengah pinggan tadi tu. Sebab tu pensel tu kamu kena gunakan pensel yang 5 cm. Cikgu, kalau saya tak nak guna pensel tak ada masalah. Kamu nak cari ranting kayu pun boleh. Tapi satu je masalahnya, kamu perlu cari ranting ke kayu ke apa, nak guna buluh pun boleh. Kamu kena cari objek yang panjang dan lurus. Okey, panjang dan lurus. Okey. Lepas tu pastikan pensel bila kamu dah letakkan pada lubang di tengah pinggan tadi, dia tegak. Untuk nak pastikan pensel tu tegak, kamu boleh gunakan pita pelekat lah. Untuk letakkan dia pada sudut tegak di pinggan tu. Ataupun dalam pinggan tadi kamu letakkan plastisin. Kamu letakkan plastisin supaya dia akan menjadi tegak. Okey. Langkah yang ketiga. Okey, bila dah siap, pinggan tadi kamu dah tebuk, kamu dah masukkan pensel di tengah-tengah pinggan tadi. So letakkan pinggan yang dah siap tadi tu di kawasan yang lapang. Kawasan yang lapang dan terdedah pada matahari. Okey, terdedah pada matahari. Jangan letak dekat kawasan yang kat rumah kamu ada banyak pokok kan. Jangan kamu letak di bawah pokok. Okey, ini adalah salah satu contoh aktiviti ni. Pinggan tadi adalah salah satu contoh yang bagus, yang tepatlah untuk menyamai jam matahari. Sekarang ni aktiviti kita nak hasilkan jam matahari lah sebenarnya. So letakkan pinggan tadi di kawasan yang lapang yang mengenai cahaya matahari. Maksudnya tak ada pokok ataupun ranting yang menghalang matahari ke arah pinggan tu. Okay, dan sentiasa perhatikan pinggan dari masa ke masa. Yang pertama kena perhatikan sebab apa? Yang pertama tak mau dia diterbangkan. Kalau kamu letak di kawasan lapang, contoh di tengah padang, kalau ada angin, takut angin terbang kan benda ni. Yang pertama. Yang kedua, takut nanti ada binatang yang kacau. Ataupun yang ketiga, nanti ada orang ambil dan buang. Okey. Langkah yang keempat. Cikgu nak kamu lukiskan arah dan panjang bayang-bayang pada pinggan tersebut. Lukiskan pada bahagian atas tu lah. Atas pinggan kamu tu. Sebab itu kita perlu gunakan pembaris. Yang pertama, tandakan panjang bayang-bayang. Bayang-bayang, ujung bayang-bayang tu kamu tanda. Lepas tu kamu boleh ambil pembaris untuk ukur panjang bayang-bayang tu. Okey. Perhatikan juga arah bayang-bayang tu. Maksudnya kamu kena tanda lah. Perhatikan bayang-bayang setiap 2 jam sekali. Mulakan pemerhatian dari pukul 8 pagi hingga pukul 2 petang. Maksudnya pemerhatian kamu untuk kamu nak tengok bayang-bayang tu, untuk kamu nak rekod, kamu perlu tengok kamu perlu mula aktiviti ni pukul 8 pagi. Lepas tu setiap selang 2 jam kamu kena tengok pinggan kamu yang kamu letak di kawasan yang panas tadi. Okey, kamu perlu tengok dan rekod arah yang pertama, arah bayang-bayang, yang kedua panjang bayang-bayang. Okey. Jelas murid-murid. Okey, macam mana nak rekod? So kita tengok langkah yang kelima. Okey, langkah yang kelima, rekod pemerhatian yang kamu ambil tadi setiap selang 2 jam. Pukul 8 pagi sekali, pukul 10 pagi sekali, pukul 12 tengah hari sekali, pukul 2 sekali dan pukul 4 petang sekali. So rekod bacaan arah bayang-bayang
panjang bayang-bayang dan kedudukan matahari dalam jadual macam yang cikgu tunjuk ni. Ataupun kamu boleh tengok dalam buku teks pun ada. Muka surat 165 ni. So rekod dalam jadual seperti yang cikgu paparkan sekarang ni. Kamu kena pastikan kamu ambil 5 kali bacaan mengikut selang masa yang ditetapkan. Jelas semua. So arah matahari kita tengok pukul 8 pagi matahari terbit arah mana? Tulis sana. Arah timur ke arah barat? Kemudian arah bayang-bayang. Arah bayang-bayang, arah mana bayang-bayang pukul 8 pagi? Arah barat, tulis sana barat. Arah timur, tulis sana timur. Dan panjang bayang-bayang. So bila kamu tengok bayang-bayang pada pinggan tadi, kamu tandakan hujung bayang-bayang tu. Lepas kamu dah tanda, kamu ukur hujung bayang-bayang tu sehingga ke batang pensel yang di tengah pinggan tersebut. Lepas tu rekodkan berapa panjang dia. Okey, jelas? Baik. So, itu saja aktiviti yang pertama. Kita tengok aktiviti yang kedua. Aktiviti yang kedua iaitu santai sains. Kita akan membuat model simulasi bumi. Muka surat 166. Okey, boleh tengok buku teks muka surat 166. So boleh tengok itu gambar rajah yang sebelah tu cikgu letak. Itulah yang model yang kita akan buat untuk aktiviti yang kedua ni. Okey. So peralatan yang diperlukan, yang pertama kamu perlu cari kotak terpakai. Yang kedua, skru dan nut. Untuk skru dan nut ni seelok-eloknya, sebaik-baiknya kamu cari skru dan nut yang skru yang panjang. Okey, nut kamu cari dalam 2. Okey, so skru yang panjang nak 2, nut ni setiap skru kena ada 2. So skru 2, nut kena ada 4. Lepas tu pita pelekat dan bola polistrina. Bola yang warna putih tu. Okey. Okey, cikgu bola polistrina tu susah nak carilah. Saya pergi kedai tak jumpa. So kamu ubahlah apa yang kamu boleh buat. Yang bahan-bahan yang ada di rumah kamu boleh gunakan untuk hasilkan bola. Tak kisahlah bentuk dia tak bulat cantik pun tak apa. Yang penting kamu buatlah. Kamu buat 2 saiz. Yang pertama kamu buat saiz besar, yang kedua buat saiz kecil. Okey, jelas semua. Kamu boleh ronyokkan kertas. Kertas lama yang dah tak guna di rumah tu kamu ronyokkan dia, buat bola. Okey, buat 2 biji lah, satu besar, satu kecil. Pun tak ada masalah. Okey. Baik. Kita tengok langkah yang pertama. Sediakan bahan seperti dalam rajah yang kamu tengok dalam buku teks kamu ataupun dalam slide yang cikgu tunjukkan ni. Okay, yang pertama, kotak terpakai tadi kamu kena potong kepada 2 bentuk. Yang pertama buat bentuk bulat. Okay, bulat yang berdiameter 20 cm. 21 cm, maafkan cikgu. Okay, bulat. Kamu kira buat bulat yang diameter dia 21 cm. Okay. So kalau 21 cm macam mana nak kira dia? Bahagi 2. 20 cm bahagi 2 maksudnya 10.5 cm. Kamu gunakan jangka sudut yang kamu guna untuk matematik tu. Ukur 10.5 cm jari dia dan kamu buat bulat. Lepas tu baru kamu potong. Okay, so gunakan kotak. Itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, kalau kamu tengok dalam gambar rajah, kamu buatlah bentuk seakan-akan mikrofon. Okey, satu hujung tu bulat. Okey, kemudian part panjang. Kamu tebuk hujung pada hujung berbentuk bulat tu, di tengah-tengah kamu tebuk satu lubang.
dan di hujung yang satu lagi tu pun kamu tebuk satu lubang. Okey. Kemudian bola polistrina cikgu sebut tadi dua saiz. Saiz besar dan saiz kecil. Yang besar tu mewakili matahari, yang kecil mewakili bumi. Kamu bolehlah warnakan. Kalau kamu dapat cari bola polistrina tu, boleh warnakan menggunakan watercolor. Okey, warnakan matahari, kamu warnalah warna terang seakan-akan matahari. Okey. So bola yang kecil tu mewakili bumi, kamu warnakanlah seolah-olah bumi kita, biru hijau sikit-sikit. Okey. Okey. Jelas semua? Itu langkah pertama. Okey. So, tengok langkah yang kedua. Langkah yang kedua, okey. Bulatan yang diameter 21 cm tadi tu tebuk lubang di tengah-tengah. Okey. Macam dalam gambar rajah tu lah, kamu tengok tebuk lubang di tengah-tengah bulatan tersebut dan masukkan skru. Bila kamu dah masuk skru, kamu letakkan nut di bawah. Masukkan nut dulu di bawah. Okey. Lepas tu baru kamu masukkan dengan bulatan ni. Keratan kotak yang kamu potong bentuk bulat. Dan kamu masukkan lagi satu keratan kotak yang buat bentuk mikrofon tadi tu. Bahagian bulat tu kamu masukkan pada skru tadi. Lepas tu kamu ketatkan, kemaskan antara kotak yang bulat tu dengan kotak yang satu lagi tu menggunakan nut. Bila kamu dah kemaskan, dah ketatkan, masukkan ataupun kamu cucuk bola polistrina yang saiz besar mewakili matahari tu di hujung skru. Okey? Faham tak? Kamu rujuk saja dalam gambar ni. Okey. Sebab tu kita menggunakan bola polistrina, sebab bola polistrina tu kita boleh cucuk dia. So cikgu, kalau macam kami tak ada bola polistrina cikgu, kami guna kertas, kami konyok buat bola, buat bentuk bola, macam mana cikgu? So kalau macam tu kamu kena kreatif sikit lah. Sama ada kamu cari lubang keronyok tu kamu masukkan, lepas tu kamu selotip, ataupun kamu usahalah gunakan gam uhu untuk dilekat pada skru tu, di hujung skru. Okay, ingat untuk langkah yang kedua ni, yang pertama pasangkan nut dulu. Masuk, jangan nut tu kamu pasang sampai ke bawah kepala skru tu, tak. Kamu pasang di hujung-hujung skru tu. Lepas tu masukkan satu lagi, masukkan pula kotak yang dah potong bulat dengan kotak yang satu lagi. Baru kamu masukkan nut lagi satu, nak letakkan, bagi kemas lah dua kotak yang kamu masukkan skru tadi pada skru tu. Lepas tu baru masukkan bola yang besar-besar. Okey. Langkah yang ketiga pula, pasangkan skru satu lagi. Skru tadi dua kan. Ni skru yang satu lagi. Okey. Kamu pasangkan nut. Kamu pasangkan nut dulu. Lepas tu pada hujung skru pada hujung skru. Okey, lepas tu kamu masukkan pada lubang kotak yang kamu potong bentuk yang kedua tadi tu, yang bentuk lebih macam mikrofon tu. Kan kita buat dua lubang kan tadi. So lubang yang hujung yang satu lagi tu kamu masukkan skru yang kedua. Lepas tu kamu masukkan nut yang kedua pula untuk kemaskan. Sama juga untuk yang langkah 3 ni pun, skru nut yang kamu masukkan dengan keratan kotak yang kamu gunakan tu letak pada bahagian hujung skru, sebelah atas tu. Jangan lepas ke dalam sangat. Selepas itu baru kamu ambil bola polistrina yang besar kecil yang kamu dah warna mewakili bumi tu, kamu cucukkan saja pada skru yang satu lagi ni. Okay. Jelas semua? Baik. Langkah yang keempat. Kemudian langkah yang keempat ni,
Bila dah selesai dah, kamu dah pasang dah, cuba pusingkan macam dalam gambar rajah ni macam dalam gambar rajah tu. So kamu pegang bahagian kepala skru di bawah lah, di bawah objek yang kita model yang kita dah buat tu. So cuba pusingkan. Pusingkan yang mana? Pusingkan yang bumi. Batang skru yang kamu cucuk dengan polistrina yang mewakili bumi tu, kamu cuba pusingkan. Okay, lihat. So skru yang kamu pasangkan bola saiz kecil polistrina tu, okay, mewakili peredaran bumi mengelilingi matahari. Sebab tu ni kita buat nama dia model simulasi. Maksudnya model tu benda yang kita buat ni lah. Simulasi tu maksudnya kita buat pergerakan peredaran bumi mengelilingi matahari. Jelas? Yang terakhir, model yang kamu buat ni untuk aktiviti yang kedua ni, model simulasi. Maksudnya skru yang kamu cucuk dengan bola kecil mewakili bumi tu, okay, sambil kamu pusingkan dia mengelilingi matahari, pastikanlah pergerakan pusingan tu lancar. Okay, lancar. Gerakkan bumi untuk memahami konsep peredaran bumi mengelilingi matahari macam cikgu cakap tadi. Dan satu peredaran lengkap bumi mengelilingi matahari adalah 365 hari. Macam penerangan yang cikgu bagi dalam video minggu lepas lah. Okay. So itu saja penerangan cikgu untuk pembelajaran kita minggu ni. Sekarang kita tengok pada tugasan. Okay, kita tengok tugasan minggu ini. Tugasan yang pertama, cikgu nak kamu buat aktiviti 2 dari mari uji, iaitu berkenaan dengan kesan putaran bumi yang ada dalam buku teks muka surat 65. Okay, lakukan pemerhatian bermula 8 pagi hingga 2 petang, iaitu selang 2 jam sekali. Macam cikgu dah terang tadi. So rekodkan pemerhatian dalam jadual seperti yang ada dalam buku teks atau yang macam cikgu dah tunjuk tadi, dan ambil gambar setiap pemerhatian. Okay, gunakan buku sains 2 untuk rekod pemerhatian jadual tersebut. Maksudnya jadual tu kamu nak buat kan, kamu nak kena rekod, gunakan buku sains 2. Buat jadual tu dalam buku sains 2. Okay, hantar gambar tugasan yang lengkap menggunakan link yang cikgu bagi dalam arahan aplikasi WhatsApp ataupun Telegram grup kelas kamu. Maksudnya di sini setiap kali kamu ambil bacaan, kamu ambil gambar dulu. Lepas tu kamu rekod dalam jadual tu sampailah pukul 4 petang. So gambar apa yang nak kena hantar? Gambar jadual yang kamu dah rekod lengkap, okay, dan gambar pemerhatian kamu selang 2 jam tu sebelum kamu ambil bacaan. Jelas? Okay. Kita tengok tugasan yang kedua. Tugasan yang kedua, buat aktiviti santai sains, iaitu model simulasi bumi yang terdapat dalam buku teks muka surat 166. Okay, macam yang cikgu terang tadilah buat. So untuk tugasan yang kedua, cikgu nak kamu rekod proses menghasilkan model simulasi. Buat video pendek pun cukup. Tak perlulah sampai 2-3 minit, 5 sampai 10 minit, tak perlu. Kamu rekod proses menghasilkan model simulasi tu. Cikgu tak reti lah nak buat video. Kamu ambil gambar. Okay, mula-mula kamu buat ni, ambil gambar sikit. Lepas tu bila kamu buat ni, kamu ambil gambar pula. Seterusnya ambil gambar. Lepas tu nanti kamu cantumkan saja gambar yang kamu dah ambil banyak-banyak tu dalam menggunakan aplikasi buat video pun boleh. Okay, di akhir video
Maksud di akhir video tadi tu, lepas kamu dah ambil gambar-gambar tu untuk proses menghasilkan model simulasi tu, buat pembentangan sikit. Maksudnya kamu terangkan sikit. Okey, terangkan. Bagi salam, perkenalkan diri, dari kelas mana. Okey, hari ni kita buat model simulasi bumi. Simulasi peredaran bumi mengelilingi matahari. Okay, bumi mengelilingi matahari seperti ini. Arah dia kena betul. Daripada arah mana ke arah mana? Ya, daripada arah barat ke arah timur, iaitu arah lawan jam. Okay, maksudnya buat penerangan lah, kamu kena terang di akhir video tu. Dan bumi mengambil masa 365 hari untuk membuat satu peredaran lengkap mengelilingi matahari. Kamu cakap macam itulah lebih kurang. Jelas? Okay, hantar rakaman video tugasan ni menggunakan link yang telah disediakan. Cikgu letakkan link dalam arahan. Cikgu hantar dalam aplikasi WhatsApp dan Telegram kelas kamu. Okey, kalau ada apa-apa masalah, tak faham apa nak buat macam mana, kamu boleh PM cikgu untuk cikgu bantu kamulah. Okey. So, itu saja sesi pembelajaran kita untuk minggu ni. Sebelum cikgu mengakhiri video pembelajaran kita untuk minggu ni, cikgu mohon kerjasama semua untuk mengikuti sesi pembelajaran kita dengan mengisi kehadiran dulu. Guna link yang cikgu bagi, isi kehadiran. Lepas tu buat semua tugasan dan hantar pada cikgu. So, itu saja untuk minggu ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.